السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Dan kami tidak mengutus seseorang rasul pun melainkan supaya ia ditaati dengan izin Allah. Dan kalaulah mereka ketika menyanyiai diri mereka sendiri datang kepada kamu wahai Muhammad, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulullah juga memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah amat menerima taubah lagi amat mengasihani. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadi engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Kemudian mereka tidak pula merasa di dalam hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matil Islam, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Alhamdulillah wa syukru lillah. Dua qiraatan ayat dalam surah An-Nisa, ayat 40, ayat 64 dan juga 65 dapat kita membaca dan mendengar serta tadabbur perhati akan makna ayat-ayat Allah. Alhamdulillah, satu nikmat yang besar bagi kita umat Islam yang beragama Islam, iaitu nikmat wahyu Allah, itu Al-Quranul Karim. Dan kita memohon kepada Allah semoga Allah menerima dan memberi ganjaran pahala kepada kita yang begitu banyak dan yang begitu besar kelebihannya, dapat kita baca dia dan mendengar serta tadabbur, serta Allah memohon memberi rahmat, maghfirah, barakah, hidayah, taufik, nurun iman, dan dapat berilmu dan beramal serta beriman pada kita sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin kita dengar satu ayat, 2, 3, 4 ayat, 5 ayat lepas mari kita satu kumpulan, iaitu orang munafiqun wal-'iyazu billah, bagaimana mereka dicap atau dimemohonkan hati mereka dengan melalui Allah, dicapkan hati mereka, maka mereka itu tidak akan dapat hidayah. Mereka
tidak akan dapat petunjuk daripada Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Maka pagi ini insya-Allah taala cuba kita mai dengar ayat Allah Subhanahu wa taala hajar kepada kita. Lebih-lebih lagi orang uji ni pasal tak berjuru. Orang silap hidup dia, salah dalam hidup hari dia. Zalimlah diri dia tu. Maka kita manusia ni tak boleh kira hari-hari kita nak zalim diri kita. Dah duk nyanyo kepada diri. Kadang-kadang tu sepeh agama, itu panggil zalim diri. Tu sepeh Quran, tu sepeh agama, tu serti agama, tu mengaji agama. Itu panggil zalim diri. Hari-hari kita lagu tu. Wa zalim diri bermakna tak patuh kepada Allah, tak patuh kepada Rasul, tak patuh kepada pemimpin, tak patuh kepada tok guru kalau anak murid, tak patuh kepada dua ibu bapa kalau anak. Hari-hari kita buat zalim macam-macam. Apa saja perbuatan yang kita buat salah dengan Tuhan, salah dengan Rasul, itulah hari panggil buat zalim kepada diri. Maka Tuhan hajar kepada kita. Saya kata di sini, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi iznillah. Ingat molek kita ayat ni. Jaga orang kita ni faham. Kadang-kadang yang mikir taat kepada Rasul lagu mana tak tahulah. Dan ayat tu tahu kita kata tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutuskan daripada Rasul. Setiap Rasul Tuhan adalah diutuskan mereka itu menjadi seorang Rasul. Lebih lagi Muhammadur Rasulullah. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan gapo tidak lain tak bukan illa liyuta', kecuali supaya kamu tu taat kepada dia. Itu khijah besar-besar mula sekali kita kena ingat. Yang tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutuskan seorang yang menjadi rasul, lebih-lebih lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khijah kita gapo? Supaya taat dia. Sebab Rasul adalah kebab yang tuayang kepada hidup kita. Ingat molek dah. Taat Rasul jadi pasal ikut gamuk kita dak. Ngaji agama tahu cara nak taat kepada Rasul. Di antara kita nak mengaji hidup dia, sirah dia, sejarah dia. Sebab Rasul kebab yang hidup harian kita. Apa yang Rasul buat itulah dia. Menanda kata kita taat kepada dia. Rasulullah tidur lagu mana? Taat tu Rasulullah. Rasulullah makan lagu mana? Tu dia. Liuta' untuk taat pada dia. Rasulullah hari-hari semaya lagu mana? Semaya tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Itu khijah kita dah. Allah Subhanahu wa taala utuskan Rasul, khijah kita adalah supaya taat kepada dia. Tak boleh diraka pada dia sama sekali. Taat kepada Rasulullah. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta', kecuali gapo? Supaya ia ditaati biiznillah, dengan izin Allah. Allah ni kita siap bila dengar ayat ni. Nak ayat kata seorang-seorang tu nak taat kepada Allah, nak taat kepada Rasul, yang mana Tuhan kata ayat ni Tuhan utuh seorang Nabi menjadi Rasul yang nama Muhammad supaya taat dia. Tapi kadang-kadang kita nak taat dengan Nabi ni kecuali dengan izin Tuhan. Mungkin dia sedap-sedap, aku taat Rasul dah dengan biiznillah, dengan izin Allah. Bukan sendiri ni kita tafsir ni. Ulama kata biiznillah di sini dengan hidayatullah wa taufiqihi. Hidayat daripada Allah dan juga taufik daripada Allah Subhanahu wa
Kita nak boleh taat Nabi, nak boleh taat Rasul ni bukan pandai-pandai kita. Tuhan izin sebab hidup kita di Tuhan. Ciwit kau rayu paitai kampung kerang Allah Subhanahu Wa Taala yang dia. Allah syahira pen kundi, kau pen kundi. Allah syahira pen kun curai, kau pen curai. Semua duk ditangi Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, kita boleh mai semaya, itu taufik hidayah daripada Allah. Boleh taat dia, taat kepada Rasul. Kita boleh puasa di bulan Ramadan, kita boleh baca Quran, boleh mengaji Quran setiap pagi. Itu dengan izin Allah, bukan senang-senang tu. Kita alhamdulillah 30 orang semaya jemaah, tapi gelecah tu baik lagi 4-5 nak orang. Tidak izin daripada Allah. Tidak dapat hidayah, kadang-kadang hidayah ada, tapi taufik tak ada. Oh, ini kita tafsir bukan taat pada Rasul ini pasal para panah kita dah. Tuhan kata sini illa liyuta'a bi iznillah. Izin Tuhan kehendak. Allah, jadilah kami seorang hamba-Mu taat kepada-Mu Allah dan Rasul-Mu dengan melalui taufik Kamu dan hidayah Kamu, wahai Allah. Tetaplah hidayah Kamu kepada kami dan berilah taufik kepada kami supaya kami dapat taat kepada Tuhan-Mu dan kepada-Mu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat molek siyo ayat ni, ingat ayat ni siyo. Allahu Rabbi ya ilahi. Lalu itulah Allah Subhanahu Wa Taala kata lagi, walau annahum izzalamu anfusahum. Ini orang sorry diri lah. Dan sekiranya atau kalaulah mereka itu, iaitu orang salah lah, orang nyanyi diri dia hari-hari, dia kata Tuhan, gelecah hidup dalam hidup dia, ubah sampai dalam hidup dia. Kadang-kadang kita tak ada nak buat zalim diri, sebab fitrah manusia ni asal dia molek nak kepada syurga belaka. Tukun tongkan sawan tangan, tetapi dengan kerana ada syaitan, dengan kerana ada nafsu kilik dia tu, dan gok dipanggil sandan dia tu, duk deng dia supaya dia hidup yang disalah. So dia zalim kepada diri dia. 3 poin ni ingat molek sandan kita tu tongkai kai. Kadang-kadang tahu dah turut sandan bagi na'udzubillah. Syaitan ada dari diri dia. Nafsu yang tidak molek ada dari diri dia. Maka zalim diri dia. Na'udzubillah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Walau annahum izzalamu anfusahum. Dan kalaulah mereka itu orang yang buat salah, lebih bagi orang musyrikin dan agak orang munafik, ketika mereka itu waknya diri mereka sendiri, kemudian ja'uka, datang pergi jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berjumpa dengan Nabi dah, fastaghfirullah. Ini sifat orang buat salah Tuhan ni. Bila jumpa dengan Nabi dah, buat salah dah, pergi cari Rasulullah, maka fastaghfirullah, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata kita hari-hari hidup dengan zalim. Kita kalau kata kita hidup hari dengan zalim, maka tidak ada jalan untuk kita nak menyelesaikan cara yang Nabi itu heret dalam ayat ini, iaitu kita banyak istighfar kepada Allah. Fastaghfirullah, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masa Nabi dia pergi cari Nabi, maka pakat-pakat istighfar di atas kesalahan dia. Apa kita terus istighfar, banyak istighfar kepada Allah. Kita zalim di hari-hari, salah. Karena kadang-kadang kita semaya dah ni pun sudah semaya, Nabi suruh istighfar lagi. Semaya benar molek, benar taat. Ya lah, tapi bos sudah semaya suruh istighfar, astagfirullah, astagfirullahalazim wa atubu ilaihi, astagfirullah. Apatah lagi kita berlaku Tuhan, berlaku Nabi, berlaku kepada agama dia. Oh, ini sangat perlu kita nak istighfar. Bahkan setiap masa kena kata astagfirullahalazim wa atubu ilaihi. Buat zalim diri, maka we cari Nabi. Kita hari ini buat zalim diri, kadang-kadang buat salah, kita cari pemimpin.
istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau orang kata Nabi tak ada dah pergi cari Nabi bahasa salah buat soleh diri, di mana kita pakai salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita kata astaghfirullah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Itu kalimah salawat kepada Nabi. Nabi tak ada sebelum kita nak istighfar banyak salawat kepada dia. Sebab siapa salawat kepada Nabi sekali ya Tuhan ampun kesalahan dia 10 kesalahan, rahmat ke 10 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mulai kita salawat kepada sallallahu alaihi wasallam, maka kita salawat kepada Nabi. Astaghfirullah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Maka astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pangawe tak juruh bila salah buat soleh diri, sebanyak salawat Nabi serta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ini kalau ngaji tak sepahak agama buat soleh diri, ngaji dah sepahak agama juga buat soleh diri bagi. Kena istighfar banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sendiri pun fastaghfara lahumur rasul. Nabi sendiri pun sallallahu alaihi wasallam pun istighfar pada dia. Itu khijah pemimpin. Apabila orang mencari kita salah dia tu, kita pakai istighfar, dan seorang pemimpin pun kena minta istighfar pada Allah. Ya Allah, ampunlah dosa kami, kesalahan kami dan dosa-dosa anak makmum kami. Fastaghfara lahumur rasul. Nabi sendiri pun istighfar pada mereka. Sebab nak minta kesalahan ni kepada Nabi, cok-cok Nabi supaya Nabi ampun dosa tak boleh. Nabi sendiri pun kena minta Tuhan juga. Nak ampun dosa, salah, silap sikit sebanyak besar haluh ni, Tuhan sorang ya hak. La yaghfiruz dzunuba illallah. Hatta Nabi tak boleh. Nabi boleh minta juga. Nah, kerja kita minta istighfar pada Allah, kerja Nabi pun pakai istighfar juga, minta. Itulah hari kita nampak dari kalangan orang duk buah paitai kita paling ke kaya mabuk gapo semua duk supaya sejenis salah pun nak tahu kau apa itu Allah Subhanahu wa taala. Semoga Tuhan wi ampun dia, bertunjuk jalan betul dia. Yang duk maki dia. Itu cara Tuhan ajar ayat ni. Fastaghfara lahumur rasul. Apabila orang salah, dia berasa salah dah, zalim diri dia dah, dia pergi cari Nabi atau salawat kepada Nabi, maka pakak-pakak minta ampun kepada Allah, dan seorang pemimpin Rasul ni pun minta ampun kepada Tuhan, maka di segi Tuhan bagaimana? La wajadullaha tawwabar rahimah. Nasaya maka tentulah mereka mendapati Allah amat menerima taubat. Allah Tuhan ni nak terima taubat hamba dia semata. Buka pintu taubat semua 24 jam tengok sampai sebelum matahari naik ke langit, matahari naik ke jatuh. Selama itulah yang tak ada diharapkan lagi, pintu taubat buka semua. Nanti nak terima semua kesalahan hamba dia. Alhamdulillah. Tuhan buka peluang kita apa kita terus istighfar, minta kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Tuhan kata dah la wajadullah tawwaban. Allah Subhanahu wa taala sangat amat menerima taubat hamba dia, dan juga rahimah, lagi amat mengasihani. Situlah pintu rahmat itu selalu dah. Banyak kita salawat pada Nabi, memohon kepada Allah, pakak-pakak minta ampun Tuhan kesalahan kita, maka ya pintu rahmat tu dah. Pintu taubat buka, rahmat mari selalu dah. Kesalahan dengan melalui salawat kita Nabi rahmat 10 daripada Allah Subhanahu wa taala. La wajadullaha tawwabar rahim. Itulah ayat 64 cara orang yang bersalah, buat zalim diri, buat nyanya diri, cara dia, maka kita banyak bersalawat serta istighfar pada Allah, dan Nabi pun minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala melalui dosa yang ada pada diri seorang itu, maka dia akan dapat
menerima taubat dia dari Allah, sebab Allah adalah amat menerima taubat lagi amat mengasihani. Itulah saja pada pagi ini. Sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala malam ini kita ada satu lagi nak sudah masalah Isra Mi'raj. Sampai oleh Ustaz Subhan Nasri lah minggu kemarin kita buat dah. Tapi tak sudah lagi duduk tak langit dah. Malam ni insya-Allah lah kita seru semua pada anak kamu penjaga kita kalau bahasa nak dengar boleh. Hari sudah hari ni 4:28 malam ni malam 9 kata tak silap. Boleh lacak. Jadi kita tidak buat mungkin cara sebesar dak lah. Ada jamu ke apa seperti yang hotel papa bagi dak. Bakda ni payah lah. Tapi ada dah we tabarruk 5,000 untuk beli kambing ni. Nak buat sebenarnya nak buat tapi nampak angka khawi itu bernambah banyak di hari ini jadi kita tak berani juga nak buat. Ikut lain. Nah, 5,000 dia mau widah untuk beli kambing. Ada lain biasa kita tu lah. Masya-Allah semoga kita doa dia semoga Tuhan bagi rezeki pada dia. Dengan khidmat dia. Duit dia untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata 5,000 ni syukur tiap negara. Lepas tu juga kita nak buat Isra Mi'raj tapi kerana Covid di hari ni kita lah boleh hadir kita tunda kepada malam nisfu ke lagu mana insya-Allah. Nah itulah saja. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Astagfirullah. Daripada dulu.